Quran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebaikan yang sempurna sehingga kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Itu saja dalam ayat Al-Quran. Tapi datang mana wakaf ni? Sama juga dengan hadis Nabi yang saya ceritakan yang lepas, hadis Nabi tentang Umar, dia dapat tanah dan dia nak buat apa dengan tanah tu. Jadi Rasulullah hanya sebut secara ringkas apa yang perlu Umar buat dan Umar buat. Tapi tak ada pun apa nama tentang wakaf ni. Cuma selepas itulah, bila zaman sampai kepada zaman para sahabat, zaman para tabi'in, tabi'in, dan kemudian zaman khalifah yang lain tu, wujudnya istilah-istilah yang baru tentang wakaf apa semua tu. Jadi benda-benda tersebutlah yang kita katakan tentang ulama. Sebab sebagai contohlah tentang laras bahasa ni, kita dalam pun ada juga ambil contoh dekat rumah lah, kita masak nasi itu benda dah masak, kenapa nak masak lagi? Patutnya masak berah. Kenapa tak sebut masak berah tetapi kita sebut masak nasi? Sebab memang dah mafhum dia dah macam tu. Bahasa Melayu pula kita tengok, kalau kata tempat lain, pokok gandum, biji gandum, makan gandum. Pokok padi, biji padi, tiba-tiba jadi berah. Makan nasi, tak makan berah. Dia macam tu lah seolah-olahnya dalam laras bahasa ni. Okey, itu sekadar penjelasan ringkas lah kenapa kita kena faham. Mungkinlah sepatutnya kalau kita tengok penjelasan ada juga Ustaz Zaidrus dia buat penjelasan, dia dah cerita lama dah dulu sebelum isu ni tadi, tapi sebab dia menggunakan laras bahasa yang mudah difahami, jadi tak timbul isu. Jadi dia kata, Ustaz Zaidrus dia kata kita boleh tengok video dia kata kalau ada hadis kita tak faham hadis tu, kita kena tengoklah ulama tu macam mana, ulama yang nak cerita tentang hadis tu. Jadi kita kena tengok balik hadis, jangan kita tengok kepada hadis semata-mata, jangan tengok mafhum terjemahan hadis tu semata-mata, tetapi kita kena tengok pula kalau kata dalam ulumul hadis. Ulumul hadis tu, ilmu hadis tu, kajian hadis tu, macam mana kita nak faham hadis tersebut. Okey, itu sedikit penjelasan lah sebagai mukadimah pembukaan hari ini. Dan yang keduanya adalah semalam Ustaz sebut tentang masa kuliah semalam, dia sebut juga tentang wakaf. Dia sebut tentang wakaf ni untuk penyucian. Bila dia kata ada orang tanya macam mana nak buat wakaf ni, macam mana nak buat wakaf ni, macam mana nak buat nak dapatkan pahala yang berterusan. Okey, melalui wakaf lah. Wakaf ni banyak cara, banyak cara yang kita buat, dan saya akan sentuh sedikit demi sedikit di mana kita tengok jenis-jenis wakaf terlebih dahulu sebelum kita bincang tentang isu-isu yang berbangkit tentang wakaf ni. Okey, ada beberapa jenis wakaf, iaitulah yang pertama wakaf wakaf ahli, wakaf yang dikhususkan kepada ahli keluarga sahaja dan telah ditentukan penerimanya oleh pemberi wakaf. Contohnya, kita wakafkan sesuatu kepada ahli keluarga yang mungkin ada kesusahan tidak, maka wakaf seperti itu akan berkekalan manfaat tersebut kepada ahli keluarga yang menerimanya sehingga waris di bawahnya. Maksudnya kita mungkin wakaf seorang bapa wakaf kepada anaknya, dan wakaf tersebut akan berterusan kepada cucu, cicit, piut, miut semua. Sebab wakaf ni sebagaimana saya sebut yang lepas, dia dah maksudnya terhenti, dia tidak boleh lagi nak jual beli, nak pindah milik apa semua tu. Maksudnya dia akan berterusan wakaf tersebut. Jadi tidak boleh lagi lah. Kemudian yang keduanya wakaf khairi, wakaf yang dikhususkan untuk kebajikan, iaitu manfaatnya diterima oleh umat Islam dan agama Islam. Okey, wakaf khairi ini dia untuk kebajikan lah. Okey, dia wakafkan duit
untuk pembinaan surau, untuk pembinaan masjid, untuk pembinaan sekolah. Itu yang dinamakan wakaf khairi. Okey. Wakaf Al-Quran. Okey, wakaf khairi. Dan di bawah wakaf khairi ni juga, khairi ni maksudnya baik. Wakaf khairi ni juga ada dua kategori. Yang pertama wakaf am, dan yang kedua wakaf khas. Wakaf am ni wakaf yang tak ditentukan oleh pewakaf tersebutlah. Am saja, umum. Secara umum saja diwakafkan untuk kegunaan semua. Contohnya kita wakaf Al-Quran, wakaf telaga, wakaf wang tunai dan lain-lain lah yang tak ditentukan tujuan wakaf tersebut dibuat. Okey, dia wakaf duit untuk pembinaan surau katakan. Okey, tak apalah, maksud dia wakaf duit kepada surau. Sebut macam tu je. Jadi duit tu surau boleh guna untuk surau lah. Apa-apa sahaja berkaitan dengan surau boleh guna. Untuk pembangunan ke, pembinaan ke, untuk kuliah ke apa ke, semua boleh guna. Sekiranya wakaf am. Yang keduanya wakaf khas ataupun wakaf khusus ni ditentukan tujuan wakaf tersebut dilakukan. Wakaf tanah untuk pembinaan masjid, surau, sekolah dan lain-lain. Jadi yang ini yang kadang-kadang yang saya sebut sebelum ni dah ada masalah. Dalam kampung dah ada surau, dia ada tanah, dan dia rasa dia nak wakafkan tanah tu untuk buat surau lagi. Mungkin surau satu sebuah ni hujung sini, tanah dia hujung sini, jadi dia wakafkan untuk buat surau lagi. Jadi di situ akan timbul masalah lah. Dalam satu kampung dah ada dua buah surau. Sebab bila dia tentukan wakaf macam tu, maksudnya wakaf tu tak boleh nak buat apa-apa lagi. Kita nak bina sekolah ke, nak bina apa, tak boleh dah. Itu asalnya lah konsep wakaf yang asalnya. Konsep wakaf yang asalnya. Jadi sama jugalah kalau wakaf apa-apa tanah tu disebut, apabila disebut saja surau ataupun masjid ni, ini yang jadikan isu. Banyak yang berlaku isu. Sebagai contoh di Pulau Pinang yang jadi isunya tentang pembinaan wakaf tu untuk bina surau, untuk bina masjid, tetapi ada pihak pentadbir tanah tersebut dia dah buat bangunan masjidnya di atas. Jadi orang kata tak boleh lah buat macam tu. Tak boleh lah buat macam tu sebab wakaf asalnya tu adalah untuk masjid. Ini masuk dalam kes perbicaraan di mahkamah. Cuma saya tak ingat kes tu apa. Saya cuba mencari rujukan tu tapi tak jumpa lagi. Dia ada isu tu. Sedangkan benda tersebut kenapa jadi macam tu? Dulu mungkin orang tak nampak isu-isu sekarang ni tentang wakaf tanah ni, jadi tak jadi isu sangatlah. Tetapi bila sekarang ni, bila dulu tak nampak tu bukan sebab apa? Sebab tak nampak nilai tanah tu. Tak nampak nilai tanah tu. Dulu kampung baru bersepah-sepah tanah tu, tak ada masalah, tak ada siapa nak berebut kampung baru. Tapi lah ni bukan berebut nak beli tanah, berebut nak jual tanah. Sebab nilainya tinggi. Nilai dia tinggi. Jadi itulah kalau tanah-tanah wakaf ni, jadi sebagai peringatan kepada kita juga, apabila kita nak buat wakaf tu, kita kena sempurnakan wakaf tersebut, dan peringatan kepada kita, sekiranya kita tahu ada ayah kita ke atau ahli keluarga kita buat wakaf, kena terimalah wakaf tersebut. Jadi yang tak terima ni lah yang masalahnya. Dia tuntut tanah tu wakaf tu tak sah lah. Sebab banyak berlakunya sebab nilai tanah tu dah tinggi. Nilai tanah tu dah tinggi. Bila wakaf tanah, nilai tanah tu dah tinggi, masing-masing rasakan rugi kami tak dapat tanah ni. Kalau kata dia tak timbulkan isu tu, wakaf tu tak dapat kat dia pun, pahalanya tu berterusan kepada ayahnya lah. Kalau ayahnya wakaf tanah tu, pahalanya berterusan kepada ayah dia, insya-Allah. Okey, saya terlupa tadi, saya ada WhatsApp enakmen wakaf negeri Selangor dalam grup surau ni. InsyaAllah boleh bacalah yang tu. Enakmen wakaf tu dia panjang lebar lah. Panjang lebar kita cuma sentuh sikit-sikit. Dia adalah enakmen wakaf tu.
Dan ada juga yang bertanya pada saya dalam WhatsApp, tanya Ustaz guna kitab apa untuk kuliah ni? Ini masalah nak jawab ni. Tajuk asalnya Faraid. Okey, tajuk asalnya Faraid memang saya gunalah sebelum ni saya maklumkan apa nama? Buku Faraid ni bukan kitab lah. Kitab lah juga, kitab bahasa Arab. Pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Tapi yang ni dia banyak fokus kepada Faraid semata-mata. Okey. Tapi bila kita nak clearkan Faraid ni, sebab Faraid ni salah satu tujuan Faraid ni adalah penyucian harta. Jadi sebelum nak agihkan harta-harta si mati ni, kena sucikan dulu harta tu. Sucikan dulu, kita kena clearkan dulu wakaf, clearkan dulu wasiat, clearkan dulu hibah, clearkan dulu harta pencairan, barulah balance itu kita bahagikan kepada ahli waris. Jadi berkaitan dengan kitab ni, bila kita nak sebut, saya nak buka tentang wakaf ni, banyak kitab sebenarnya kitab tu. Cuma dalam bahasa Melayu ni kita boleh rujuklah daripada, kalau Selangor website Majlis Agama Islam Negeri Selangor dia ada buat penjelasan tentang satu-satu isu tu lah. Cuma kalau kata dari segi kitab tu, boleh banyak kitab saya rujuk tu, tapi saya ringkaskan, saya tulis, saya type dan kita bincang sama-sama. Kitab tu banyak, kitab Arab pun ada, yang Melayu pun ada, fiqh perundangan Islam ada, kitab Arab pun Mughni Muhtaj ada, Iqna' ada. Jadi kitab-kitab Arab. Jadi cuma saya ambil daripada situ, kita ringkaskan, bincang macam dalam ni. Cuma insya-Allah bila sampai kepada betul-betul tajuk Faraid nanti, saya akan guna buku yang saya ada ni. Okey, seterusnya berkaitan bila kita nak buat wakaf ni, kena tengok apa-apa dalam hukum syarak ni, apa-apa perlakuan, apa-apa ibadat ni, kadang-kadang dia ada rukun dia. Okey, rukun wakaf ni dia ada 4. Yang pertamanya adalah pewakaf, al-wakif. Yang keduanya harta yang diwakafkan, al-mauquf. Dan yang ketiga penerima wakaf, al-mauquf alaih. Dan yang keempat lafaz akad, sirah. Macam mana lafaz wakaf tersebut dibuat. Okey, dari segi hukumnya, pewakaf ni, seseorang yang nak wakafkan harta ni, kita kena tengok dalam Islam ni, apa-apa perbuatan seseorang tersebut, dia yang pertama dia mestilah mukallaf. Okey, bila sebut mukallaf ni, sempurnalah. Jadi bawah mukallaf tu maksudnya dia dah cukup umur, akil baligh, dia berakal, dia merdeka, jadi dia bebas daripada apa-apa tanggungan. Sama jugalah kalau nak solat ni, dia seorang yang mukallaf. Kalau dia bukan mukallaf, solatnya tu dia bukan solat kita nak kata sah tak sah. Tapi kalau dia bukan mukallaf, dia tidak diwajibkan solat. Sama jugalah dengan wakaf ni, dia mestilah seorang yang mukallaf. Jadi ketika dia nak buat tu, kalau kata dia dalam keadaan sakit, dia keadaan tidak sihat, apa semua tu, dia ada syarat-syaratnya yang perlu dijelaskan. Dia maksudnya dikenal pasti terlebih dulu, sama ada boleh ataupun tidak wakaf tersebut diterima. Boleh diterima ataupun tidak wakaf tersebut. Ada keadaan seorang lelaki, seorang pewakaf ni, dia nak wakafkan harta dia dalam keadaan dia tidak sihat. Maradul maut, sakit yang boleh ditakrifkan sebagai maradul maut, yang betul-betul nak mati dah lah, nak mati dah. Jadi ketika itu dia buat wakaf. Dia akan timbul isu. Isunya sebab apa? Sebab kena tengok juga kepada ahli waris tersebut. Ahli waris yang dia tu, sama ada dia betul ke tak. Maksudnya maradul maut ni, maksudnya kalau kata dia buat wakaf tu, selepas dia buat wakaf tu, tak lama tu dia mati. Itu ditakrifkan sebagai maradul maut. Dia dah, doktor pun boleh kata dah, dia ni memang tak lama dah, memang hayat jadi dah tak lama dah, kritikal sangat dah.
Cuma pada masa tu mungkinlah dia sebut. Dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap, tetapi dari segi akal fikirannya tu macam mana? Dalam masa keadaan maradul maut ni, dia cakap lah, dia kata tanah di hujung kampung tu wakaf untuk buat masjid. Mungkinlah kampung tu tak ada masjid lagi, ada surau saja. Tanah hujung kampung tu wakaf untuk buat masjid. Tak lama lepas tu dia meninggal. Jadi akan timbul isu di situ, sama ada ketika dia buat wakaf tu dia dalam sedar waras ataupun sebaliknya. Sebab semua orang tahu ketika maradul maut ni, sakit yang maradul maut ni, ataupun satu lagi istilah sakaratul maut ni, nak mencapai mati ni, kadang-kadang sakitnya tu memang tak adalah orang boleh cerita. Sebab biasanya dah sakaratul maut, maradul maut dia mati, tak ada cerita dah. Cuma ulama-ulama kata sakitnya tu boleh menyebabkan dia hilang kewarasan. Kita tak tahu macam mana, sebab tak boleh diceritakan. Jadi di situ perlu kepada perbincangan, di mana kalau lihat dalam undang-undang pun ada peruntukan yang berkaitan dengan apa-apa pemberian ketika maradul maut ni, kena lihat. Maksudnya kalau perbicaraan dalam mahkamah ni akan dipanggil pakar-pakar perubatan yang boleh mengklasifikasikan seseorang itu pada ketika dia buat sesuatu tu, adakah dia waras ataupun tidak. Boleh bercakap tetapi dia tak sedar apa yang dia cakap. Okey. Yang keduanya adalah harta yang diwakafkan tu. Okey. Harta yang diwakafkan tu mestilah harta milik mutlak pewakaf. Milik mutlak pewakaf. Maksudnya kalau harta tu dalam tempoh gadaian, dia ada dua isu. Gadaian tu yang macam mana? Kalau gadaian tu yang ada jaminan, maksudnya kalau pewakaf ni mati, maksudnya harta tersebut dilepaskan, maksudnya dia ditanggung oleh takful ataupun insurans, maksudnya pihak penerima gadaian tersebut tidak akan menuntut harta tersebut, maka tak jadi masalah lah untuk harta tersebut diwakafkan. Tetapi kalau gadaian tersebut adalah gadaian yang kosong, maksudnya sekiranya pewakaf tersebut, pemilik harta tersebut meninggal dunia, pihak penerima gadaian tersebut boleh menjual harta tersebut, maka harta yang diwakaf itu tidak sah. Tidak boleh diwakafkan harta yang ada gadaian. Tidak boleh diwakafkan harta yang ada gadaian. Dan yang keduanya adalah harta tersebut adalah harta yang suci. Harta yang suci. Maksudnya suci ni macam mana? Suci ni dia bukan najis lah. Bukan najis. Bukan najis. Dan harta itu adalah milik yang sah. Milik yang sah. Dia ada dua tadi. Yang pertama dia memang milik sah tapi dalam tempoh gadaian. Yang keduanya harta tu sebut suci, bukan najis dan milik yang sah. Milik yang sah ni maksudnya kadang-kadang harta tu dia dapat, mungkinlah kawannya pinjam duit. Kawan dia pinjam duit, okey, pinjam duit kat dia, jadi cagarkan kepada dia tanah. Okey, kawan kata, Pak Abu, saya nak pinjam duit 50,000. Tapi saya tak boleh nak bagi jaminan macam mana nak bayar balik duit tu. Cuma saya boleh cagarkan tanah ni kepada Pak Abu. Bukan Pak Abu ni, Pak Abu lain. Jadi Pak Abu pun kata, okey, tak apa. Okey, tak apa. Boleh. Pak Abu pun bagilah 50,000 kat dia dan ambillah geran tanah, pegang. Geran tanah tu pegang sebagai jaminan untuk dia akan bayar balik 50,000 tadi. Tiba-tiba peminjam duit ni meninggal dunia. Tanah tu nama dia. Okey, tanah tu nama dia. Pak Abu pun kata,
kata aku nak dapat balik 50,000 ni dah tak boleh dah, sebab yang tadi ni meninggal dunia. Tanah ni mungkin anak dia akan tuntut, jadi lebih baik aku nak dapat 50,000 tu tak boleh, lebih baik daripada burn macam tu saja, tanah ni aku wakafkanlah untuk semua. Dia tak boleh, sebab tu tanah tu bukan milik dia. Tanah tu bukan milik dia, milik ahli waris. Dia kena tanya dulu ahli waris macam mana, sama ada ahli waris tu boleh bayar balik 50,000 tadi, ataupun ahli waris tu lepaskan hak dia kepada Pak Abu tu tadi. Cuma dalam keadaan macam ni, bila melibatkan isu-isu macam ni, kita sebab dah ada pentadbiran tanah tu, adalah proses-proses di pejabat tanah yang perlu dilakukan macam mana. Jadi dalam keadaan harta tersebut, harta yang bukan milik dia, dia tak boleh cagarkan, tak boleh wakafkan kepada mana-mana pihak lah, sama ada untuk apa-apa tujuan sekalipun. Walaupun kalau ikut asalnya 50 tukar dengan apa nama tanah tu bolehlah, tapi tak boleh dari segi hakikatnya, sebab syaratnya dia cagar untuk dia akan bayar balik. Okey, yang ketiganya, penerima manfaat wakaf. Okey, al-mauquf alaih. Okey, al-mauquf alaih ni boleh, macam saya kata tadi, boleh atas individu, boleh atas agensi. Cuma sekarang ni bila kita dah semakin maju ni, dah ada undang-undang, dah ada peraturan. Sebab itulah Kerajaan Negeri Selangor keluarkan enactment wakaf. Okey, enactment wakaf Negeri Selangor 2015, di mana dalam enactment ni disebutkan di bawah section 4. Okey, section 4. Kalau sebelum ni kuliah tak sebut-sebut pun section ni. Ini lain sikit lah, kita sebut section sekali. Okey, section 4 enactment wakaf Negeri Selangor 2015 tahun 2015 menyatakan bahawa, okey, dia tajuk besar dia bahawa enactment ni bahagian 2, kuasa dan tanggungjawab majlis. Okey, majlis sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf. Okey, di Negeri Selangor dah jelas, dia ada, bila ada enactment macam ni sebut macam tu, majlis sebagai pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf. Majlis ni maksudnya Majlis Agama Islam Negeri Selangor, di mana section 4/1 sebut majlis hendaklah menjadi pemegang amanah tunggal bagi semua wakaf yang terletak di dalam negeri Selangor, dan hendaklah mempunyai kuasa untuk mewujudkan perbadanan, melantik atau memberi kebenaran bertulis kepada mana-mana orang untuk menjadi pentadbir atau pengurus, dan memegang apa-apa mauquf bagi pihaknya, dan mengiktiraf pelantikan mana-mana pentadbir atau pengurus dalam keadaan yang mana wakif telah pun melantik pentadbir atau pengurusnya sendiri, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan oleh majlis. Okey, maksudnya di Selangor ni, kalau kata kita wakafkan sesuatu, kita dah lantik pentadbir ataupun pengurus kepada harta wakaf kita tu, tetapi majlis boleh mengiktiraf, majlis boleh mengiktiraf orang yang kita lantik itu sebagai pemegang amanah lah, tetapi kuasa pentadbir yang sebenar adalah pada majlis. Majlis boleh buat keputusan. Maksudnya sekiranya pentadbir ataupun pemegang amanah yang kita lantik itu menyalahguna ataupun menyeleweng harta wakaf, majlis boleh ambil tindakan, sebab undang-undang dah benarkan macam tu. Okey. Subsection yang kedua menyatakan bahawa mana-mana pengurus atau pentadbir yang dilantik di bawah perenggan B dan C hendaklah mempunyai kewajipan dan tanggungjawab sebagaimana yang ditetapkan oleh majlis. Yang ketiganya, majlis boleh menarik balik pengiktirafan pelantikan pentadbir atau pengurus yang dilantik oleh wakif yang pada pendapat majlis adalah wajar untuk berbuat demikian. Dan yang keempatnya, majlis hendaklah mempunyai segala kuasa untuk melakukan semua perkara yang sesuai manfaat atau munasabah perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan kewajipan dan tanggungjawab bawah enactment ini. Okey, itu tentang peranan majlis lah sebagai rukun ketiga tadi. Walaupun kita boleh di negeri Selangor, ada negeri yang tak ada enactment wakaf ni, jadi dia agak terbuka, tak jadi masalah. Dia agak terbuka dan tak jadi masalah lah untuk siapa-siapa pun nak jadi pentadbir kepada harta wakaf. Dan berkaitan dengan harta wakaf tadi juga,
di bawah seksyen 5 ni, peletakan semua mauquf yang diwujudkan di bawah ayat 5 ini hendaklah terletak hak pada majlis. Itu yang saya katakan tadi, terletak hak pada majlis. Majlis boleh menuntut apa-apa manfaat atau kepentingan sesuatu mauquf daripada mana-mana orang mulai dari tarikh permulaan kuasa wakaf, itu terletak hak kepada majlis walaupun mauquf itu belum didaftarkan. Okey, maksudnya tanah ni bila kita wakaf ataupun apa-apa harta bila kita wakaf, kita kena daftarkan. Okey, kalau tanah boleh daftarkan di pejabat tanah untuk maksudnya disekat kepentingan tanah tersebut daripada apa-apa transaksi lainlah, sebab dia dah jadi tanah wakaf. Okey, walaupun belum didaftarkan, tapi majlis boleh ambil manfaat tersebut. Sebab apa yang perlunya majlis ni? Macam saya katalah, perlu kita buat ikut hukum syarak, tetapi dari segi sebab tak nafsu pakat berebut tanah tersebut. Jadi diwujudkanlah satu peraturan yang supaya apa-apa harta ni yang telah diwakafkan hendaklah direkodkan, hendaklah didaftarkan supaya tidak timbul lagi isu perbuatan harta pusaka. Kadang orang tak faham, tanah wakaf duduknya pusaka juga. Wakaf bukan pusaka lagi dah, bukan faraid lagi, tak boleh nak agih dah ikut faraid wakaf ni. Bincanglah macam mana pun, dia tetap bila dah sebut kata sahnya wakaf tersebut, jadi ahli waris tak boleh nak tuntut apa-apa lagi. Jadi sebab itulah Selangor ni dia ke depan dia buat benda macam ni. Jadi kalau ada pertikaian, okey, Kerajaan Selangor, Majlis Hakim Islam kata kita dah ada peraturan ni. Peraturan ni dia dah macam ni, jadi tak boleh nak dipertikaikan lagi. Dia nak pertikai ni nak kena masuklah macam mana yang sebelum ni di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Negeri Selangor. Dia cabar, kena cabar di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, nak menentu sahkan sama ada undang-undang tersebut berperlembagaan ataupun tidak. Jadi ada jugalah kadang-kadang, bukan kata apa, kadang-kadang ada juga undang-undang tersebut sedikit ada, bukan nak kata macam mana, dia bertindan. Kita sebab sampai pukul berapa dah, sekali terlajak pula. Dia bertindan sebab kita undang-undang di Malaysia ni ada dua kaedah. Satu undang-undang Mahkamah Sivil, satu undang-undang Islam. Kadang-kadang dia ada pertindanan di antara undang-undang di Mahkamah Sivil dan undang-undang di undang-undang Islam. Jadi bila ada pertindanan tu, kadang-kadang dia tengok yang mana kuasa lebih besar. Saya ambil contohlah sebelum ni tentang isu di Selangor juga, isu tentang kesalahan berkaitan dengan liwat. Ada dalam Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Selangor, liwat yang telah dicabar sampai kepada Mahkamah Persekutuan, dan endingnya Mahkamah Persekutuan kata undang-undang liwat tersebut adalah tidak berperlembagaan. Sebab dia kata sebab di bawah Undang-Undang Sivil telah ada kanun, di bawah kanun kesiasaan telah ada kesalahan liwat tersebut di mana hukumannya lebih tinggi. Sedangkan di bawah kesalahan Undang-Undang Islam ni kita kira hukuman takzir yang agak rendah. Jadi hakim dia buat takrifan macam tu, saya tak boleh nak ulas lah, sebab hakim Mahkamah Persekutuan pun berapa orang, 5 orang dia dah buat ulas macam tu. Kalau saya ulas lebih-lebih lagi kena konten pula, kena penghinaan mahkamah. Jadi kita terima sajalah bila yang hakim Mahkamah Persekutuan dah putuskan macam tu, tidak berperlembagaan. Jadi dia jadi kita kena guna apabila ada kesalahan liwat tu, hendaklah dibuat mengikut undang-undang sivil, undang-undang di bawah kanun kesiasaan. Okey, tadi sampai mana? Dia dah pergi ke tempat lain pula dah. Okey, penerima wakaf lah. Jadi penerima wakaf ni dia majlis. Majlis tu di Selangor ni, majlis lah sebagai pentadbir utama. Walaupun kita dah lantik, kita secara personal dah lantik penerima wakaf kita sendiri, pentadbir kita sendiri, pemegang amanah kita sendiri, tetapi majlis lah sebagai pihak yang berautoriti. Walaupun kita dah lantik, majlis boleh batalkan pelantikan pemegang amanah kita tu.
Okey, dan yang keempatnya adalah berkaitan dengan lafaz wakaf tu. Okey, lafaz wakaf ni dia umum sajalah. Saya wakafkan tanah ini untuk apa? Saya wakafkan ini. Okey, cuma dalam kadang-kadang kita tengok sekarang ni banyak isu, okey, banyak isu tentang wakaf telaga, wakaf Quran, wakaf apa tu. Dia lafaz ni umum je lah, tak ada masalah sangat. Cuma isu yang saya nak bangkitkan, kita tengok wakaf telaga. Betul ke telaga yang kita wakafkan tu di mana? Di Kemboja tu ada? Betul ke? Kita wakafkan telaga di Kemboja tu ada? Telaga tu. Dia kita tak wakaf telaga, kita bagi duit untuk dia buat telaga tu. Dia buat telaga tu. Kemudian dia akan ambil gambar dan tak kita tengok. Ada. Ni telaga ni, telaga. Cuma jadi isu baru ni diviralkan. Dia apa nama, dia buat tugu sahaja. Pumpnya tu tak ada pun. Tak keluar pun air daripada telaga tu. Itu satulah sebab kita tak tahu. Dan yang keduanya, 2 minggu lepas aku datang. Datang depan rumah saya, bagi salam. Okey, tak apalah, kita berkenalan lah apa semua tu. Nak jual Quran. Abang boleh wakaf lah apa semua. Semua ada cerita tentang nak wakaf Quran. Okey, kita kena tengok jugalah. Betul niat kita ni betul. Tetapi kita jangan tertipu. Jangan tertipu. Betul ke dia wakaf Quran? Dan yang kedua kita tengok. Betul dah niat kita tu. Tapi adakah nilainya tu betul? Wakaf Quran, 2 buah Quran nilainya dekat 900. Dia kata dalam Quran tu ada segala macam, ada dah. Hadis lah, doa apa semua tu ada. Betul ke Quran tu 2 buah Quran nilainya RM900? Lepas tu dia kata tak apa bang, untuk hari ni kita buat promosi. 2 buah Quran ni abang dapat ni, dapat CD lagi apa semua, RM500. Abang boleh gunakan untuk abang. Ataupun kalau abang tak ada, abang ada dah Quran kat semua, abang boleh beri kat kami akan uruskan untuk serahkan Quran ni di mana-mana agensi untuk wakaf. Betul. Tapi adakah yang pertama Quran tersebut sampai kepada agensi tersebut, dan yang kedua adakah nilai Quran tu nama tu? Sebab yang ni lah yang jadi isunya. Kadang-kadang dia mempergunakan agama. Dia mempergunakan agama. Cuma kalau kata kita betul-betul nak wakaf Al-Quran, ni promosi jugalah, tapi saya tak ada dapat apa benefit, tak dapat manfaat. Kalau betul-betul nak wakaf Al-Quran, pergilah ke Nasrul Quran tu, melawat kilang Quran tu. Boleh pergi ke melawat kilang Quran tu, berjumpa tu, saya nak wakaf Quran. Nak wakaf Quran. Dia kata, cik nak Quran macam mana? Ada semua tu. Murah aja kat Nasrul Quran tu. Yang RM30 ada, yang RM50 ada, yang RM100 ada. Yang mahal pun ada sebab kualitinya tu. Okey, yang mahal tu dia kata cetakan itu dia buat tulisan biasa, dia buat cuma frame tepi tu cantik sikitlah. Dia ada seni mana, seni Kedah, seni Penang, Melaka apa semua tu ada. Kemudian seni Turki lah apa semua tu dia ada. Boleh kalau kata betul-betul nak wakaf Quran ni, pergilah ke Nasrul Quran tu, memang sampailah betul. Kalau kita pergi tu, kalau kita boleh dapat masa kita pergi itu dapat satu grup yang lain, kita boleh tumpang grup tu melawat pula kilang Al-Quran, kilang percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Bukan senang nak masuk dalam tu. Kalau pergi sendiri-sendiri ni tak ada grup nak tumpang, tak boleh masuk. Ada dah yang pernah pergi melawat dalam sampai ke dalam kilang tu. Saya 2 kali dah masuk kilang tu. Yang pertama grup dua-dua grup jabat. Jadi alhamdulillah lah boleh masuk. Tak ada masalah. Bila-bila masa kita boleh pergi, ataupun surau pun sendiri kita boleh buat lawatan ke situ, buat surat, dia bagi masa dia. Cuma zaman pandemik ni tak tahulah macam mana keadaannya. Boleh masuk tengok kat kilang tu. Dia banyak jenis. Dia banyak jenis Quran yang kita, kalau kata kita nak wakaf, kita boleh bagi dekat sana. Saya nak wakaf Quran macam ni, dia akan uruskan semua. Tak ada masalah di Nasrul Quran tu. Dan kalau kata, kau tak silap saya lah, dia kata kalau kita perlukan Quran, surau kita banyak dah Quran, kalau kita perlukan Quran pun, Quran wakaf, boleh minta dengan Nasrul Quran tu, boleh minta. Jadi tak ada masalah. Okey, berkaitan dengan
Jadi saya tak ulas sangatlah panjang dalam ni, boleh baca balik dalam enactment tu yang saya dah WhatsApp dalam grup surau. Kalau grup muslimat tu, kalau saya tak WhatsAppkan lagi, mungkin mana-mana muslimat nanti boleh, yang ada link dengan grup muslimat tu boleh sampaikan kepada mana-mana lah. Dia dokumen enactment ni dia dokumen awam, jadi siapa-siapa pun boleh baca, boleh tengok, tak ada masalah. Okey, kelebihan pengurusan wakaf secara berpusat ni, okey, inilah yang perlunya ada pentadbiran secara berpusat, pentadbiran secara terurus, terancang ni. Okey, pengurusan dan pentadbiran harta wakaf lebih teratur dan sistematik. Okey. Manfaat harta wakaf dapat diagihkan secara menyeluruh kepada semua umat Islam. Okey, saya bagi contohlah. Di Negeri Sembilan, okey, ada hotel Kelana Resort Negeri Sembilan yang dimiliki oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dia Kelana Resort ni ada dua, satu dekat Seremban, satu dekat Teluk Kemang. Memang hotel Islamik lah kiranya. Dulu dia bukan hotel bawah majlis, tapi majlis ni dia menggunakan dana wakaf. Maksudnya dia dana wakaf ni kadang-kadang dia boleh melabur. Okey, dana wakaf ni boleh melabur ataupun di bawah dana am. Jadi dia beli hotel tersebut dan dia urus takbirkan. Okey. Kalau hotel Kelana Resort di Teluk Kemang tu, dia depan hotel tu ada balai cerak Teluk Kemang. Boleh tengok kat situ. Kadang-kadang dia ada buat program untuk cerapan anak bulan, apa semua tu kita boleh promosi lagi. Tapi tak dapat apa-apa Okey, itu di ini. Okey. Di Selangor pula. Di Selangor ni okey, ada rumah yang diwakafkan kepada Majlis Agama Islam dan dia diurus takbirkan oleh Majlis Agama Islam. Okey, rumah ni majlis akan jadikan sebagai rumah sewa dan hasil sewaan dijadikan dana untuk pembangunan Islam. Okey, kita boleh tengok dalam website Majlis Agama Islam Negeri Selangor, bahagian saya tak ingat apa, boleh cari balik dalam tu, dia ada rumah-rumah sewa apa semua tu. Jadi dia boleh sewa tu. Kalau kat Selangor ni kita tahulah kadar sewanya tinggi. Cuma Majlis Agama Islam ni bila dia akan lihatlah penyewa tu macam mana, dia akan bagi satu kadar sewa yang bersesuaian. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kata macam Ustaz Firdaus dia kata okey, zakat akan mencari rumah sewa apa semua tu, ataupun zakat akan bagi bantuan sewa, dia akan collaborate macam ni sebenarnya. Dia akan collaborate, okey, majlis dah ada rumah sewa, dia akan sewakan kepada pihak tu. Mungkin zakat boleh macam itulah, kalau bersesuaian dengan tempat tinggal pihak tu lah. Kalau kata tengok rumah sewa tu di kawasan mana, saya tak ingat, banyak tempat rumah sewa yang hasil daripada wakaf. Hasil daripada wakaf. Sebab nak wakaf tanah dah tak ada tanah, jadi ada rumah, banyak rumah apartmen lah. Rumah apartmen diwakafkan kepada majlis dan majlis urus takbir benda tersebut. Okey, kemudian kita ambil contoh di luar negara. Okey, kita tengok dana pengajian di Universiti Al-Azhar, bukan di Mesir, di Universiti Al-Azhar adalah bersumberkan kepada dana wakaf semata-mata. Yuran satu semester pengajian lebih kurang 100 pound Egypt. 1 pound Egypt ni lebih kurang dalam RM25 hingga RM30 lah sekarang ni. Satu semester. Jadi pelajar kita yang pergi ke Mesir ni, sara hidup, duit yang dia perlukan adalah semata-mata untuk sara hidup dengan sewa rumah. Itu saja, pengajian tak perlu. Berbanding kalau dekat Malaysia ni, yuran pengajian satu semester tu RM2,000. Mati jugalah, sara hidup tak kira lagi. Jadi di Mesir banyak, sebab tu yang pergi ke sana Mesir, dia macam tu. Kemudian kita tengok Universiti Islam Madinah. Universiti Islam Madinah lagi hebat. Boleh kata pergi selai sepinggang, balik berbeg-beg. Pergi selai sepinggang sebab dia semua ditanggung oleh Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi pergi ke Madinah, dia macam tu. Dia dapat allowance lagi. Dan itulah yang kita katakan kebaikan kita pengurusan wakaf. Okey, rasanya setakat tu dulu. Okey, ada apa-apa persoalan? Lagi lajak macam yang sebelum ni, lajak sampai dekat pukul 8. Tak ada.
Okey, kalau tak ada apa-apa, rasanya setakat itu dahulu kuliah subuh kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama narta arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.